Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi bersama-sama kita membaca, mendengar hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang baginda sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan kepada kita berkenaan perihal keadaan zaman kita hari ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-20. Setelah selesai kita bincangkan hadis yang sebelum ini berkenaan dengan mereka yang mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, menghafal Al-Quran, lalu datang syaitan membisikkan kepada mereka supaya datang untuk bertemu dengan sultan ataupun pemerintah. Dan syaitan juga membisikkan kepada orang alim, orang yang berilmu tersebut, orang yang menghafal Quran tersebut, bahawa dia tidak akan terpengaruh dengan sultan, dia tidak akan terpengaruh dengan politik. Jangan risau, kata si syaitan, kau pasti boleh menjaga dirimu daripada terjerumus ke dalam lembah politik yang tak baik, terjerumus ke dalam hal keduniaan, hatimu terikat dengan dunia. Kau jangan risau, kau belajar agama, kau hafal Quran, Quran dalam dada kau, kau takkan mudah terpengaruh, jangan risau. Tetapi Nabi SAW beritahu apa? Nabi kata perkara itu tidak akan terjadi seperti mana orang yang dia tanam pokok yang berduri, yang tak ada daun, yang tak ada bunga, tak ada madu, tak ada apa-apa. Dia tanam pokok berduri dan dia tidak akan dapat daripada pokok berduri itu melainkan durinya. Seperti mana manusia ataupun orang yang belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran, mereka tidak akan dapat daripada mendekati pemerintah ataupun politik, mengikut pesanan ataupun nasihat ataupun fatwa daripada syaitan tadi, mereka tidak akan dapat melakukan kesalahan. Itu sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita bincangkan, telah kita bicarakan panjang lebar sebelum ini berkenaan dengan perihal hukum. Bolehkah kita bekerja dengan kerajaan? Adakah ini dalil menunjukkan tak boleh kita dekat dengan sultan, tak boleh kita dekat dengan kerajaan? Kita dah bincangkan secara panjang lebar bahawa hadis ini bukanlah Nabi SAW nak melarang kita untuk berada dalam jabatan kerajaan, nak melarang kita untuk mendekati pemerintah. Kerana kalau kita sebagai orang agama, sebagai orang yang menghafal Al-Quran tidak mendekati pemerintah, maka siapa yang akan menasihati mereka? Cuma dalam hadis ini memberi peringatan kepada kita sebagai orang agama untuk sentiasa teguh dengan apa yang kita pegang, dan jangan sesekali kita menjadikan agama kita sebagai medan untuk kita mendapatkan keuntungan dunia. Dan inilah apa yang berlaku kepada Bal'am ibn Ba'ura. Panjang kisah tentang Bal'am bin Ba'ura yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan kisahnya dalam surah Al-A'raf ayat 175 hingga 176. Tuan-tuan boleh rujuk ayat tersebut, bagaimana Allah ceritakan, Allah berikan kepada Bal'am bin Ba'ura ni ayatina, atainahu ayatina fansalakha minha, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kepada Bal'am bin Ba'ura ini ayat-ayat kami, pengetahuan mengenai kitab kami, kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar daripada mematuhinya. Fa'atba'ahu syaitan. Maka ini yang Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf, bagaimana syaitan akan mengambil kesempatan apabila orang agama, orang yang diberikan nikmat kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami agama, apabila hatinya telah dipengaruhi dengan dunia,
maka syaitan akan datang daripada belakang, menggodanya, membisikkan kepadanya supaya dia terus menjadi orang yang sesat, waliyadzubillah. Maka ini yang berlaku kepada Bal'am bin Ba'ura, yang Allah berikan kepadanya Ismul A'zam, yang ulama sebutkan sebagai Ismul A'zam, yang mana sesiapa yang berdoa menyebut Ismul A'zam dalam doanya, nescaya Allah akan perkenankan. Allah berikan kepada Bal'am bin Ba'ura sehingga apa yang beliau doa, apa yang beliau sebut, maka akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, kerana Bal'am ibn Ba'ura ini terpengaruh dengan pemerintah, dekat bersama dengan pemerintah kata, tolonglah wahai Bal'am, kan, kau usirlah kaum Nabi Musa ni. Nabi Musa pada ketika itu dalam perjalanan daripada Mesir ke Palestin. Setelah mana berlakunya peristiwa Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun tenggelam. Nabi Musa pun teruskan perjalanan bersama dengan kaum Bani Israel. Sebelum nak masuk ke Palestin, berhenti dulu di tanah Bani Kan'an, yang hari ini tanah Syam. Waalaikumsalam semua. Okey. Berhenti di Bani Kan'an. Di Bani Kan'an inilah ada Bal'am bin Ba'ura. Dan ketika mana Nabi Musa dan kaum Bani Israel berhenti di Bani Kan'an ini, maka orang yang ada di Bani Kan'an pada ketika itu risau. Dikatakan bahawa raja pada ketika itu di Bani Kan'an itu ada raja seorang, nama dia Balak bin Safur. Balak bin Safur. Dia yang minta kepada Bal'am bin Ba'ura supaya doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan bencana kepada kaum Nabi Musa. Sebab apa? Sebab mereka khawatiri Nabi Musa ni dia boleh kalahkan Fir'aun. Fir'aun boleh tenggelam, apatah lagi mereka yang bukanlah sehebat Fir'aun. Nescaya mudah untuk Nabi Musa mengambil tempat mereka, menjadi pemerintah di tempat mereka. Jadi mereka risau. Mereka risau kuasa mereka hilang. Mereka risau Nabi Musa AS merampas tempat tinggal mereka. Sedangkan Nabi Musa bukanlah datang untuk merampaskan harta mereka, tapi sebabkan cintanya dunia yang ada dalam diri mereka, akhirnya mereka risau. Mereka risau tak tentu pasal, minta kepada Bal'am bin Ba'ura doa supaya Allah turunkan bencana, turunkan bala kepada Nabi Musa. Panjanglah ceritanya. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura, mula-mula dia tak nak diberikan harta, dia berikan segala-galanya, dia talak. Akhirnya ada riwayat mengatakan bahawa isterinya, pengaruhi dia, raja ataupun pemerintah pada ketika itu, minta kepada isteri dia nasihat kepada Bal'am bin Ba'ura. Barulah akhirnya Bal'am bin Ba'ura mengikuti permintaan tersebut dan mendoakan akan perkara buruk untuk kaum Bani Israel dan Nabi Musa. Setiap kali Bal'am bin Ba'ura nak sebutkan perkataan yang buruk, nak doakan perkara yang tidak baik kepada kaum Bani Israel dan Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan lidah beliau sehingga beliau tidak mampu untuk menyebutkan, untuk mendoakan keburukan kepada Bani Israel. Maka ini keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki setiap lisan dan lidah manusia. Allah lah yang menggerakkan lidah manusia untuk apa yang kita sebutkan. Setiap perkataan zikir, sama ada baik ataupun buruk, maka akidah kita jelas menyatakan kesemuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ulama akidah mengajarkan kepada kita untuk tidak menisbahkan perkara yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekadar secara adab. Tetapi hakikatnya sama ada perkara itu baik ataupun buruk, kesemuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bal'am bin Ba'ura bila nak doa keburukan untuk Bani Israel, Allah alihkan lidah dia doa pula keburukan untuk kaum dia sendiri. Akhirnya marah kaum dia, "Hei Bal'am, dan suruh kau doakan keburukan kepada Bani Israel. Yang kau pergi doa untuk kami buat apa?" 3 kali. Akhirnya kata Bal'am bin Ba'ura, aku tak boleh nak doakan untuk Nabi Musa ni. Dia seorang Nabi dan takkan dapat doa keburukan untuknya. Akhirnya datanglah syaitan mengganggu, menghasut Bal'am bin Ba'ura, bagi idea kepada Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura kata apa? Macam ni lah. Kalau kita doa sampai kiamat takkan boleh. Allah takkan perkenankan doa tersebut. Sebab aku nak doa keburukan untuk Rasulnya, untuk Nabinya. Takkan berlaku. Macam ni lah. Kita buat pengaruh, kita buat suatu onar, kita buat suatu fitnah supaya kaum Bani Israel melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berpakat menghantar wanita-wanita yang cantik-cantik. Hantar kepada kaum Bani Israel bersama dengan Nabi Musa pada ketika itu. Cari wanita yang cantik-cantik, pakaikan pakaian perhiasan kepada mereka, bawa jumpa dengan
kaum Bani Israel. Acah-acah pada mula-mulanya nak berniaga, nak beli barang, tawarkan makanan, tawarkan pakaian. Akhirnya semua terpengaruh. Maka mereka memulakan step yang seterusnya, iaitu mengajak untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaum Bani Israel pada ketika itu pun terpengaruh dengan wanita-wanita yang dihantar oleh Bal'am bin Ba'ura. Dan Bal'am bin Ba'ura juga beliau mencadangkan kepada ketua atau pemimpin Bani Kan'an pada ketika itu untuk menghantar puteri Kan'an, Bani Kan'an. Seorang puteri yang dikatakan sangat cantik, wanita yang paling cantik yang ada pada ketika itu. Kata Bal'am bin Ba'ura, kau hantar puteri ini untuk goda si Musa, kata dia. Musa tu Nabi, iman dia tinggi. Dia tak yang dengan budak-budak muda-muda yang biasa-biasa ni dah. Kau hantar yang paling cantik, kata Bal'am bin Ba'ura. Lalu mereka hantar puteri Kan'an ini untuk kononnya ingin menggoda Nabi Musa AS, tetapi dia tak jumpa dengan Nabi Musa sebab dia tak kenal pun siapa Nabi Musa. Akhirnya yang dijumpa siapa? Pemimpin Bani Israel, 12 pemimpin Bani Israel, salah seorang dia jumpa, lalu salah seorang daripada pemimpin Bani Israel tadi tergoda dengan wanita cantik ini dan mereka melakukan penzinaan. Maka inilah antara asbab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala kepada Bani Israel. Tadi sebelum ni Bal'am bin Ba'ura doakan pelbagai doa keburukan, Allah tak perkenankan. Tetapi disebabkan dosa yang mereka lakukan sendiri, yakni kaum Bani Israel yang melakukan dosa penzinaan, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala bencana kepada kaum Nabi Musa. Dikatakan diturunkan kepada mereka penyakit ta'un. Hari ini boleh kita kiaskan dengan corona. Cuma tak adalah kias yang betul, tak kenalah kias tu. Cuma boleh kita ambil iktibar berkemungkinan apa yang berlaku pada hari ini selain daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantar bala penyakit ta'un kepada kaum Bani Israel di atas dosa yang telah mereka lakukan. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawa mereka menjadi kebingungan sehingga mereka tak boleh keluar daripada tempat mereka tinggal pada ketika itu. Sebuah tempat nama dia Tih ataupun Semenanjung Sinai. Dikatakan bahawa 40 tahun mereka berada di kawasan tersebut, tak jumpa jalan keluar. Ini semua adalah balasan atas dosa yang telah mereka lakukan. Sehinggalah akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, apalah konon ya Allah, kenapa kami tak boleh nak keluar daripada Tih ini wahai Allah? Apakah dosa yang kami lakukan ya Allah? Kemudian turun Jibril ceritakan kepada Nabi Musa apa yang berlaku sebenarnya. Ini semua kerja Bal'am bin Ba'ura, orang yang saleh, orang yang alim, orang yang berilmu. Tetapi kerana dia telah dipengaruhi oleh syaitan, dia telah dikuasai oleh dunia, cintakan dunia, akhirnya dia yang memberikan cadangan supaya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat kaum Bani Israel dan sekaligus menurunkan bala kepada mereka. Lalu Nabi Musa alaihi salam meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada dalam sebahagian riwayat mengatakan bahawa salah seorang daripada 12 pemimpin Bani Israel, ada 12 pemimpin Bani Israel, yang seorang tadi dah terpengaruh dengan puteri Kan'an. Ada lagi 11 orang. Ini Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah bagaimana Allah memilih 12 orang pemimpin daripada kaum Bani Israel. Satu orang dah terpengaruh, ada lagi 11 orang. Daripada 11 orang ni tadi, mereka salah seorang daripadanya ambil basi, cucuk orang yang sedang berzina itu, kena masuk antara lelaki dan perempuan besi tersebut. Hukuman yang dikenakan oleh salah seorang pemimpin Bani Israel kepada pemimpin yang lain yang telah melakukan dosa, sehingga akhirnya Allah menurunkan bala kepada mereka. Bila dah dihukum lelaki yang berzina tadi dengan wanita, dengan puteri Kan'an tadi, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala yang diturunkan kepada Bani Israel. Maka sidang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran daripada peristiwa ini adalah
supaya kita sebagai orang yang beragama, orang yang mempunyai agama, yang menghafal Al-Quran, perlu berhati-hati di dalam mengeluarkan suatu pandangan, perlu menjaga diri kita supaya tidak dikuasai oleh dunia dan akhirnya akan merugikan diri kita sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan inilah apa yang disebutkan oleh Bal'am bin Ba'ura bila mana Allah mencabut nikmat yang Allah berikan sebelumnya kepada Bal'am bin Ba'ura. Allah berikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga bila dia sebut, dia berdoa, Allah perkenankan. Allah cabut daripada nikmat tersebut sehingga kata Bal'am bin Ba'ura, khasartu dunya wal akhirah. Aku telah rugi bukan sekadar di akhirat, di dunia pun aku telah rugi, wal iyadzubillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Maka selesai kita hadis yang ke-19, maka kita masuk kepada hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada halaman 126. Hadis ke-20, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataghayaru 'ala al-ghulam kama yataghayaru 'ala al-mar'ah. Maka hadis yang ke-20 ini adalah berkenaan dengan LGBT ataupun homoseksual. Nabi sebut apa? Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kita dah bincangkan tentang biografi dan biodata beliau, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau kata Nabi SAW pernah bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan berlakunya kiamat hatta yataghayaru 'alal ghulami kama yataghayaru 'alal mar'ah. Kata Nabi SAW, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah para lelaki akan berasa cemburu di antara sesama lelaki seperti mana mereka cemburu terhadap wanita yang muda. Maka dalam hadis ini Nabi SAW bagi tahu kepada kita tentang tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat. Apakah tanda yang akan sebelum berlakunya kiamat? Nabi kata tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah lelaki berasa cemburu di antara sama lelaki. Kan? Hari ini banyak lelaki yang cemburu sama dengan lelaki. Kalau dulu lelaki cemburu pada wanita, orang yang dia sayang tiba-tiba keluar dengan lelaki lain, ataupun isteri dia keluar dengan orang lain, maka ada rasa cemburu. Sebab itu wanita lumrahlah apabila seorang lelaki rasa cemburu dengan wanita. Tetapi Nabi kata tanda berlakunya kiamat, lelaki akan berasa cemburu sesama lelaki. Bukan cemburu dengan perempuan lah, cemburu dengan lelaki. Maka kita lihat apa kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Perkara ini juga telah terjadi pada zaman kita sekarang. Ini Sayyid Abdul Aziz nak ceritakan tentang zaman dia, zaman Sayyid Abdul Aziz ni, bagaimana keadaan liwat itu dah ada dah. Hari ni kita tak payah cerita dah lah. Kita semua sedia maklum. Saya dulu pun di sekolah banyak dengar kes tentang lelaki dengan lelaki. Kan? Maka kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, perkara ini juga telah terjadi pada zaman kita sekarang. Orang yang ditimpa dengan perbuatan liwat ataupun gay akan berasa cemburu terhadap orang yang dia lakukan perkara terkutuk tersebut, seperti mana rasa cemburunya orang yang jatuh cinta kepada kekasihnya yang merupakan seorang wanita muda. Kita sebut tadi, bagaimana seorang lelaki cemburu kepada wanita, tanda akhir berlakunya kiamat itu, Nabi kata lelaki pun rasa cemburu sama dengan lelaki. Kata Nabi SAW, kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, kami sendiri pernah melihat, ini cerita Sayyid Abdul Aziz, kita lihat apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz. Kami sendiri, yang Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, pernah melihat dan mendengar banyak perkara seperti ini. Ini zaman Sayyid Abdul Aziz, belum cerita zaman kita hari ini. Lagi teruk. Sekaligus menjadi bukti, kata Sayyid Abdul Aziz, bahawa sabitnya hadis ini. Ini yang kita bincangkan pada awal-awal kitab ini. Bagaimana realiti yang berlaku boleh mensabitkan sesebuah hadis. Apabila apa yang dikhabarkan dalam hadis tersebut jelas, real ataupun benar-benar terjadi pada zaman kita, maka itu boleh menjadi bukti akan sabitnya hadis tersebut daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyid Abdul Aziz, bahkan pernah terjadi ketika kami berada di Mesir. Ini ketika Sayyid Abdul Aziz belajar di Mesir.
Kita dah bincang tentang biografi beliau, bagaimana beliau dan abang dan adiknya berada di Mesir menuntut ilmu di Al-Azhar. Kata Said Abdul Aziz, ketika beliau berada di Mesir, seorang pelajar yang belajar di Al-Azhar, di University Al-Azhar, telah menembak orang lain. Sebab apa? Kerana orang itu telah menyakiti teman lelaki istimewanya. Berlaku tembak menembak. Sebab apa? Sebab lelaki itu kacau laki dia. Ini lelaki ni, bukan lelaki kacau perempuan dia, tak. Lelaki kacau lelaki dia. Maknanya lelaki sesama lelaki ada hubungan istimewa. Bila orang lain kacau, marah punya pasal, ditembak orang tu. Ini kisah yang disebutkan oleh Said Abdul Aziz bin Sidi Al-Umari. Dan kata Said Abdul Aziz lagi, selain itu kami juga pernah mendengar di Tanjung. Ini tadi tu cerita di Mesir, di Al-Azhar. Cerita di Tanjung, di Morocco pula. Kata Said Abdul Aziz, di Morocco pula, tentang sekumpulan manusia yang telah berlaku antara mereka perkelahian, pergaduhan, berpunca daripada seorang lelaki yang setiap seorang daripada mereka mendakwa lelaki itu adalah khusus buatnya. Said Abdul Aziz khabar kan, dekat Morocco, dekat Tanjung, tempat tinggal Said Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, ada sekumpulan manusia yang bergaduh, sekumpulan lelaki yang bergaduh. Bila tanya, apa sebab kau bergaduh? Kausan dia bergaduh sebab bergaduh dek seorang lelaki. Kita biasa dengar orang gaduh rebutkan perempuan, ataupun lelaki bergaduh perempuan bergaduh rebutkan lelaki. Tetapi kata Said Abdul Aziz, ada satu ketika lelaki bergaduh sesama lelaki, rebutkan lelaki. Sebab apa? Dia kata lelaki tu dia punya, kekasih dia. Ini lelaki ni, bukan perempuan. Dan kata Said Abdul Aziz, saya juga mengenali seorang pemuda yang memusuhi sahabatnya serta memulaukan mereka kerana sebab yang sama. Ada pula, kata Said Abdul Aziz, lelaki bergaduh dengan lelaki yang lain. Sebab apa? Yang lelaki lain tu kacau teman lelaki dia. Ni lelaki ni, bukan teman wanita, teman lelaki dikacaunya, akhirnya bergaduh. Maka inilah bukti menunjukkan bahawa sabitnya apa yang Nabi sebutkan tadi tentang tanda-tanda besar berlakunya kiamat. Dan kata Said Abdul Aziz lagi, bahkan telah menjadi terkenal dan diketahui umum bahawa lelaki daripada kalangan mereka akan membuat suatu perjanjian bertulis sesama pemuda tersebut seperti akad pernikahan. Ini lebih dahsyat lagi. Mungkin di Malaysia, saya sendirilah tak pernah dengar. Mungkin tuan-tuan pernah dengar tentang orang lelaki sama lelaki buat perjanjian bertulis. Kan? Kalau perempuan buat perjanjian bertulis tu biasa. Kita zaman sekolah dulu pun ada buat surat cinta kan. Tulis bercinta, buat perjanjian. Kalau putus, pulangkan balik hadiah yang telah diberi, contoh. Kan? Tetapi ini, lelaki buat perjanjian sesama dengan lelaki. Dan kata Said Abdul Aziz lagi, bukan sekadar perjanjian, lelaki itu juga akan memberikan nafkah kepada pemuda itu supaya pemuda itu terus menjadi miliknya seorang. Ini lagi dahsyat. Siap bagi nafkah. Seperti mana seorang suami berikan nafkah kepada isteri, seperti itu juga kata Said Abdul Aziz tadi, lelaki ini bagi nafkah kepada lelaki yang lain supaya kau jangan poi dengan orang lain. Kau dan punya, kata dia. Kau layan dan dia. Ini yang berlaku. Kata Said Abdul Aziz lagi, lebih teruk daripada itu disampaikan kepadaku, diceritakan kepada Said Abdul Aziz tentang sebahagian dari mereka yang membuat perjanjian dengan seorang kanak-kanak lelaki. Maka ini lebih dahsyat. Tadi kita cerita tentang orang yang besar-besar, orang yang dewasa. Kata Said Abdul Aziz lagi, kanak-kanak pun menjadi mangsa daripada perkara ini. Mereka menjadikan kanak-kanak sebagai teman istimewa mereka. Buat perjanjian, tulis, dan perjanjian ataupun surat itu ditulis dengan darahnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sehingga ke tahap itu mereka menggunakan darah nak buktikan bahawa kau jangan poi dengan lelaki lain. Kau dan punya, kata dia. Maka perkara ini juga telah diberitahukan oleh baginda SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Secara marfu' kita dah bincang apa dia maksud marfu', yakni apa yang dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ini disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatazawwajul ghulam kama tatazawwajul mar'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa yang mana lelaki akan berkahwin sesama dengan lelaki seperti mana lelaki berkahwin dengan wanita. Tuan-tuan, ini bukti mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi tak berlaku pun perkara ini. Zaman Nabi tak ada pun cerita orang yang berkahwin sesama lelaki. Tak ada. Bila berlaku peristiwa tersebut? Zaman kita hari ini. Bagaimana lelaki berkahwin dengan lelaki. Ada pula yang kita tengok di negara-negara barat, lelaki kahwin dengan lelaki siap mengandung pula tu. Dah macam mana dibuat lelaki tu boleh bergandung. Tu belum kita cerita di Malaysia, yang mana pondan bersama dengan lelaki. Dia pondan, tetapi power dia lelaki. Dia jantan lah. Jantan menyerupai wanita. Dia jantan lah senang. Tapi dia punya power jantan dia. Tu kita pelik tu. Dia jantan. Pakaian je macam perempuan, tapi dasar jantan. Ataupun power dia adalah jantan dia. Apa nak jadi? Kan? Lepas tu ada pula yang mengaku dia jantan ni, dia pondan ni. Kata dia dah mengandung. Dah sebulan tak datang period. Kata, kita pun melapok. Macam mana lah kau boleh ada period, kau jantan? Kan? Ini yang berlaku. Berlakunya, kata Nabi SAW, satu zaman yang mana yatazawwajul ghulam. Lelaki akan berkahwin sama dengan lelaki. Kata Said Al-Ghazali, sedangkan di negara barat, perkahwinan yang ganjil ini telah menjadi perkara yang tidak mendapat apa-apa tentangan daripada sesiapa pun. Ini zaman Said Al-Ghazali yang sebut dah. Bagaimana di negara barat, perkahwinan di antara lelaki dan lelaki ini merupakan perkara yang biasa. Perkara yang normal. Dan inilah yang cuba nak dibawa oleh sebilangan manusia ke negara kita. Dia suruh jadikan macam ni. Buat satu tandas untuk kaum dia yang pondan ni. Kan kalau buat pondan, kena buat tomboy pula. Kan? Lepas tu berikan mereka untuk kahwin sesama dia. Jantan kahwin dengan jantan. Apa nak sudah kalau jantan kahwin dengan jantan. Betina kahwin dengan betina. Kan? Itu bahasa kasar lah kan. Kalau bahasa baik lelaki kahwin dengan lelaki. Perempuan kahwin dengan perempuan. Apalah raman Apa yang jadi kalau lelaki kahwin dengan lelaki? Takkan ada yang menjadi. Tujuan daripada perkahwinan tu tak dapat dicapai. Kahwin sebab apa? Sebab nak dapatkan keturunan. Kalau dah kahwin jantan sama jantan, nak dapat keturunan apa? Ya. Maka ini yang dia orang cuba nak bawa. Suruh iktiraf di antara hubungan lelaki dan lelaki. Mereka kata ini hak kami. Kami, naluri kami memang cintakan kepada lelaki. Nak buat macam mana? Hati saya memang cinta lelaki. Saya pandang perempuan tak ada feel lah Ustaz. Saya kalau pandang lelaki, lain sikit Ustaz. Lelaki ada suka pandang. Kalau lelaki pandang perempuan, dia tertarik, itu normal. Perkara biasa. Itulah naluri ataupun fitrah sebagai seorang lelaki. Yang pelik dia apa? Bila lelaki pandang perempuan tak ada perasaan. Dia pandang lelaki pula ada perasaan. Ini bukan fitrah nama dia. Ini menyalahi fitrah. Tak betul bila dia kata, saya naluri saya memang lahir macam ni. Sebab apa? Naluri ataupun fitrah tu bukan tengok kepada individu. Kita tengok secara umum. Manusia, biasanya, normalnya, dia akan ada perasaan kepada lelaki, akan ada perasaan kepada wanita, wanita akan ada perasaan kepada lelaki. Begitu juga binatang. Kalau kita tengok binatang pun, jantan dengan betina, betina dengan jantan. Tak ada binatang yang jantan sesama jantan. Kecuali dua binatang. Ini disebutkan Ibn Sirin. Bagaimana kata beliau bahawa tidak ada binatang. Binatang pun tak melakukan hubungan sejenis melainkan dua. Ini disebutkan oleh Muhammad bin Sirin. Apa dia dua binatang yang melakukan perbuatan terkutuk ini? Yang pertama khinzir ataupun kita sebut sebagai babi. Yang kedua keldai, khimar. Dua binatang ni je melakukan hubungan sejenis. Sebab tu orang yang heboh kata naluri ataupun nak pertahankan juga hubungan sejenis, maka sebenarnya dia lebih teruk daripada khinzir dan keldai. Sebab apa? Khinzir tu tak ada otak, kita bolehlah terima lagi. Dia tak ada akal, tak boleh nak berfikir. Ini manusia yang Allah berikan akal kadang-kadang tuan-tuan. Yang terlibat dengan homoseksual, yang gay ni bukan orang biasa-biasa, orang yang terpelajar.
orang yang terkenal, orang yang ada jawatan, mereka lah yang terpengaruh dengan benda ini. Sebab tu kita kata dia lebih teruk daripada binatang, lebih teruk daripada khinzir. Wal'iyadzubillah. Perkara liwat ini Allah rakamkan dalam Al-Quran dengan jelas, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Bagaimana Allah ceritakan tentang perihal keadaan kaum Nabi Lut. Allah sebut walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam yang mengatakan kepada kaumnya, idh qala liqaumihi, Nabi Lut kata kepada kaum dia, atatuna al-fahishata, adakah kalian mendatangi perkara fahsya, perkara yang keji, yang terkutuk. Allah menggunakan fahishah. Sama dengan Allah menggunakan ketika menjelaskan perbuatan zina. Allah sebut apa? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perkataan yang sama, yakni perbuatan yang keji juga, Allah gunakan kepada perbuatan liwat. Dan Allah tambah lagi, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala merakamkan bagaimana Nabi Lut alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, adakah kalian, perkataan adakah ini bukanlah maknanya Nabi Lut tanya kepada mereka sebagai istifham, tetapi makna dia apa? Patutkah kamu? Ini terjemahan yang paling tepat. Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini? Tak ada seorang pun sebelum daripada Nabi Lut AS melakukan perbuatan terkutuk ini. Tak ada. Dan Al-Imam Al-Qutubi rahimahullahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan bahawa makhluk pertama yang melakukan perbuatan terkutuk ini, perbuatan liwat ini siapa? Makhluk pertama yang melakukan perbuatan liwat ini adalah Iblis, la'natullahi alaih. Dialah makhluk pertama yang melakukan perbuatan liwat. Tapi dalam ayat ini kan Allah kata sebelum Nabi Lut tak ada yang buat. Kata ulama, yang Allah sebut dalam ayat ini, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, maksudnya yang ada dekat bumi ini, kaulah kaum yang pertama manusia yang melakukan perbuatan keji ini, kata Nabi Lut. Walaupun secara umumnya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada, Iblis adalah makhluk pertama, tetapi di bumi daripada kalangan manusia dan jin, kaum Nabi Lut lah makhluk pertama yang melakukan perbuatan keji tersebut. Perbuatan apa? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi lelaki, lelaki mendatangi lelaki. Ada isteri, ada anak, tetapi mereka tak bersama dengan isteri mereka. Mereka cari lelaki pula. Bal antum qaum musrifun, kata Nabi Lut. Kalian adalah kaum yang melampau. Sehingga panjanglah ceritanya bagaimana kaumnya menghalau, kemudiannya menghalau Nabi Lut alaihi salam, marah kepada Nabi Lut. Dan akhirnya kaum Nabi Lut ini diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut alaihi salam ini, beliau merupakan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau beriman kepada Nabi Ibrahim dan kemudian beliau diutuskan kepada kaum Sadum ataupun kaum Sodom. Sebab tu bila orang melakukan perbuatan terkutuk ini disebutkan sebagai sodomi, berdasar daripada kaum Nabi Lut. Buruknya perbuatan mereka sehingga dinisbahkan perbuatan tersebut kepada kaum Nabi Lut. Sodom ni dia berada di Jordan, di Laut Mati. Macam mana boleh terjadinya Laut Mati tu, panjang cerita dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada kaum Nabi Lut sehingga musnah 5 perkampungan, dan dikatakan antara perkampungan tersebut menjadi Laut Mati. Sebab tu Laut Mati tu masinnya tahap yang paling tinggi. Kot masuk, terapung terus. Itulah pengajaran yang Allah nak berikan kepada kita, bagaimana Allah membalas kaum yang melampau. Kisah ini sangat menarik. Allah rakamkan dalam surah Hud bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Jibril untuk menurunkan bala kepada kaum Nabi Lut. Ayatnya panjang, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Hud ayat 77 hingga ayat 83.
Bagaimana ketika malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam, daripada jumpa dengan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril, Mikail jumpa dengan Nabi Ibrahim, kemudian pergi pula jumpa dengan Nabi Lut. Sebab Nabi Lut anak buah kepada Nabi Ibrahim. Selesai jumpa Nabi Ibrahim, jumpa pula Nabi Lut, tetapi menyerupai dengan seorang lelaki yang tampan. Jumpa, datang, bertemu dengan anak Nabi Lut alaihissalam. Bila tanya dengan anak Nabi Lut, ada tak tempat tinggal? Mereka tak bagi tahu diri mereka malaikat. Mereka tak bagi tahu mereka nak jumpa dengan Nabi Lut, tak. Mereka kata dengan anak Nabi Lut, minta ada tak tempat tinggal. Kemudian anak Nabi Lut ini seorang wanita. Dia risau kalau kaum Lut ni jumpa lelaki yang tampan ni. Dia kata kalau kaum Lut ni jumpa, habislah lelaki ni. Dia tibai. Ketika itu mereka tak tahu itu adalah malaikat. Anak kepada Nabi Lut ini, bila nampak lelaki tampan ni, dia kata, kau tunggu sini dulu. Kau jangan pergi mana-mana dan pergi tanya abah dan dulu. Dia pun pergi beritahu kepada abah dia, wahai ayahku, Nabi Lut alaihissalam, ada lelaki yang tampan datang nak minta tumpang tempat tinggal. Dia kata, bawa datang sini. Supaya sebelum orang ataupun kaum Nabi Lut jumpa dengan mereka, bawa datang rumah ni. Allah rakamkan dalam ayat 77 surah Hud, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yaumun 'asib. Dan apabila datang utusan-utusan kami, ini malaikat-malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Nabi Lut alaihi salam, ia merasa duka cita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka dari gangguan kaumnya, sambil berkata, ini adalah hari yang amat mencemaskan. Nabi Lut alaihissalam, apabila beliau mendapat tahu bahawa isterinya, yakni isteri Nabi Lut alaihissalam, dia nampak bila lelaki tampan ini masuk ke dalam rumah Nabi Lut, dia pula pergi beritahu dengan kaum Nabi Lut. Nabi Lut dah buat secara tersembunyi, beritahu kepada anak dia, kau jalan senyap-senyap sampai kat rumah ni, jangan beritahu dengan siapa-siapa. Pastikan tak ada orang nampak. Bila sampai dalam rumah, isteri kepada Nabi Lut sendiri yang belot kepada Nabi Lut. Dia pergi keluar rumah, dia pergi beritahu sekampung. Dia kata, kau nak tahu tak, dalam rumah Dan ada lelaki tampan. Kau nak kau datang rumah Dan? Lalu datanglah kaum Nabi Lut mengelilingi rumah Nabi Lut alaihissalam. Sebab tu Nabi Lut kata apa? Ini adalah hari yang amat mencemaskan. Sehingga Allah rakamkan juga bagaimana Nabi Lut alaihissalam, sebabkan dia tak nak kaum dia mengganggu tetamu dia ni, Nabi Lut kata apa? Ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Kata Nabi Lut alaihissalam, kalau kau nak ambil anak-anak dan ni, anak perempuan dan ni. Dikatakan bahawa Nabi Lut ada 3 orang anak. Ada yang kata ada 2 orang anak je, Zita dan Za'ura. Itu riwayat. Tetapi Nabi Lut pada ketika ini, disebabkan baginda tak nak mereka kacau tetamu Nabi Lut ini, Nabi Lut kata apa? Ni anak-anak aku ada ni, perempuan yang suci, yang tak pernah disentuh. Perempuan yang baik, yang cun lagi. Kau ambil dia, aku benarkan kalian untuk berkahwin dengan anak aku ini dengan cara yang halal. Jangan kacau tetamu aku ini. Fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi, kata Nabi Lut. Bertakwa kepada Allah, jangan kacau tetamu aku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid, kata Nabi Lut. Tak ada ke daripada kalian korang ni, kalangan kalian ni, yang baik, yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala? Sehinggalah akunya panjanglah cerita dia. Kaum Nabi Lut marah Nabi Lut. Dia kata, hey Nabi Lut, kau tahu kami bukan nak anak kau. Kami nak tu tetamu kau yang handsome tu. Kau beri kepada kami. Kami bukan nak anak kau. Kami tak heran dengan anak kau. Kami nak lelaki yang tampan tu, beri kepada kami. Rasa, kata dia. Nabi Lut alaihissalam, sebabkan marahnya Nabi Lut, dia kata apa? Qala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin syadid. Kata Nabi Lut, kalaulah aku ada kekuatan, nescaya aku akan lawan kalian supaya kalian tidak mengganggu tetamu aku. Nabi Lut terlalu marah. Sehingga diriwayatkan dalam tafsir bagaimana kaum Nabi Lut ni, sebabkan dia nak juga lelaki tadi, mereka rempuh rumah Nabi Lut. Nabi Lut menahan pintu rumahnya bersama dengan anaknya, tahan supaya mereka tak dapat masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka tetap berusaha untuk masuk, untuk mengganggu tetamu Nabi Lut alaihissalam.
Bila dah nampak keadaan yang mencemaskan itu, barulah akhirnya malaikat ni beritahu kepada Nabi Lut. Qalu ya Lut, inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Kata para malaikat ini, wahai Lut, kau jangan takut. Kami ini adalah utusan Allah. Kami datang ini sebagai utusan Allah. Kau jangan risau. Inna mau'idahum as-subhu alaysa subhu biqarib. Kata malaikat ini kepada Nabi Lut alaihi salam, sesungguhnya kaum kau ni dah kaum yang melampau. Kami datang ni sengaja nak uji mereka. Nak lihat bagaimana sikap mereka. Perbuatan mereka yang melampau ni kami nak tengok sendiri. Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-lail. Malaikat ni tadi bagi tahu kepada Nabi Lut alaihi salam, wahai Lut, kau bawa ahli keluarga kau pergi keluar rumah ni. Pergi jauh-jauh, jangan dekat, jangan ada dekat kampung ni. Wala yaltafit minkum ahadan illa imra'atak. Jangan seorang pun daripada kalian berpaling, pandang belakang, fikir nak patah balik, nak duduk kat rumah, nak duduk kat kampung, nak kembali kepada kampung asal. Jangan pernah terfikir, teruskan perjalanan, tinggalkan kampung ini. Illa imra'atak. Ulama tafsir berbeza pendapat sama adakah isteri Nabi Lut ni tak join sekali ketika Nabi Lut melarikan diri daripada perkampungan itu sebab malaikat nak turunkan bala ni. Ada yang mengatakan bahawa isteri dia tak ikut. Ada yang mengatakan bahawa isteri dia ikut. Tapi bila dah ikut sebabkan hatinya cintakan kepada dunia, cintakan kampung halaman, dia pandang belakang, akhirnya dia patah balik. Lalu kata malaikat tadi, innahu musibuha ma asabahum. Mereka akan ditimpa apa yang sepatutnya. Inna mau'iduhum as-subhu alaysa subhu biqarib. Kata malaikat tadi, sesungguhnya masa waktu mereka akan diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah waktu subuh. Subuh ya habislah. Mereka akan lenyap. Dan kata malaikat kepada Nabi Lut alaihi salam dan ahli keluarganya, alaysa subhu biqarib. Subuh kanan dan akhirat ni kau pergi cepat. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila sampainya waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menurunkan bala kepada kaum Nabi Lut. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Diriwayatkan bagaimana Jibril alaihi salam dengan sayapnya yang besar masukkan di dalam tanah, angkat sehingga ke langit bumi tersebut. Bumi kaum Nabi Lut diangkat sehingga riwayat mengatakan bahawa ketika mana malaikat Jibril mengangkat tanah kaum Nabi Lut itu, terdengar bunyi-bunyi binatang, bunyi ayam, bunyi kambing di langit. Sebab apa? Sebab Jibril angkat bumi mereka untuk diterbalikkan. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Dan kami turunkan kepada mereka air hujan, batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpa mereka bertalu-talu. Musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min zalimin wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, batu-batu yang Allah turunkan kepada mereka itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka, dan ia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang yang zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga musnah kaum Nabi Lut. Dikatakan bahawa dalam bala tersebut, ketika mana malaikat mengangkat tanah kaum Lut itu, 7 hingga ke 5 kampung telah diangkat sekali dan diterbalikkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Hancur mereka, lenyap. Tak ada seorang pun yang ditinggalkan oleh Jibril. Waktu tuan-tuan, perbuatan Lut adalah perbuatan yang sangat dikeji. Perbuatan yang sangat terkutuk. Dan ada sebahagian ulama mengatakan bahawa perbuatan kaum Lut ini bukanlah semata-mata lelaki dengan lelaki. Ada juga yang mengatakan bahawa perbuatan kaum Lut ini juga wanita dan wanita. Atau kita sebut sebagai bahasa moden kita lesbian. Wanita dan wanita, lelaki dan lelaki. Maka disebabkan perbuatan mereka ini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala yang cukup dahsyat. Tuan-tuan, kalau kita melihat di negara kita sendiri, tuan-tuan, tak payah kita tengok kepada negara lain.
Kita tengok negara kita sendiri. Berapa banyak berlakunya perbuatan liwat. Berapa banyak berlakunya perbuatan yang mungkar ini. Perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut apa? La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Kata Nabi SAW, Nabi ulang 3 kali. Laknat Allah ke atas mereka yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Laknat Allah ke atas mereka yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Laknat Allah ke atas mereka yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. 3 kali Nabi ulang, laknat Allah ke atas mereka. Sebab itu tuan-tuan, hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut ini sangat berat. Ada orang kata, oh tak, perbuatan yang ada hudud adalah zina. Sebab ada ayat Al-Quran, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat yang menjelaskan tentang hukuman hudud bagi pezina. Adapun liwat dia kata tak ada. Mana dalil hukuman bagi liwat? Tak ada. Sehinggalah berlakunya peristiwa ada kes liwat pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar ada seorang lelaki bernama Al-Fuja'ah. Fuja'ah ini dia telah melakukan perbuatan liwat. Pada zaman Nabi tak ada kes. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar dia dah mula berlaku perbuatan liwat. Bila sampai berita itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau terus panggil para sahabat ahli syuranya. Panggil semua untuk berbincang macam mana kita nak buat dengan Al-Fuja'ah ini yang telah melakukan perbuatan kaum Lut yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua duk bincang bagi idea. Akhirnya Sayyidina Ali karamullahi wajhahu alaihi salam bagi idea. Dia kata apa macam ni lah. Apa kata kita bakar dia. Maka ini hukuman yang diberikan kepada Al-Fuja'ah yang telah melakukan perbuatan liwat. Sebab apa? Zaman Nabi tak ada. Tak pernah dijatuhkan hukuman bagi peliwat. Dan tidak ada dalil yang jelas tentang hukuman bagi orang yang liwat. Melakukan perbuatan liwat. Melainkan ada satu hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmizi. Nabi kata, uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Kata Nabi SAW, bunuhlah orang yang meliwat dan orang yang diliwat. Maksudnya orang yang diliwat ni orang yang sengaja diterima untuk berliwat. Bukan dia dipaksa. Itu lain cerita. Ini memang dia rela. Liwatilah aku, kata dia. Maka hukumannya adalah bunuh kedua. Ada satu hadis. Tetapi ulama sebahagiannya tidak menerima hadis tersebut kerana berkaitan dengan taraf hadis tersebut. Oleh itu, pada zaman Sayyidina Ali sendiri, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada zaman para sahabat, Sayyidina Ali bagi idea bakar saja hukuman dia. Bagi pengajaran kepada orang lain. Dan Sayyidina Abu Bakar serta para sahabat yang ada pada ketika itu, mereka bersetuju dan memerintahkan kepada Khalid bin Al-Walid yang merupakan pemimpin ketua tentera pada ketika itu untuk membakar Al-Fuja'ah sebagai hukuman di atas perbuatan. Sebab itu dalam 4 mazhab sendiri berlaku perbezaan pendapat dalam menentukan apakah hukuman yang sepatutnya dikenakan kepada peliwat. Dalam mazhab Maliki, hukumannya adalah direjam peliwat dan yang meliwat. Sama ada dia dah berkahwin ataupun tidak. Hukumannya rejam. Tak ada chance. Kalau didapati mereka telah melakukan perbuatan liwat, sama ada peliwat ataupun yang diliwat, sama ada dia telah berkahwin ataupun tidak, maka hukumannya adalah rejam. Dalil dia apa? Kiaskan dengan hukuman yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut. Kan tadi Allah sebut, فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّلٍ. Bala yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut, apa dia di atas perbuatan mereka tadi? Walaupun ada banyak riwayat mengatakan bahawa sebenarnya kaum Nabi Lut ni dia bukan sekadar perbuatan homoseksual. Ada perbuatan lain yang telah mereka lakukan. Bukan sekadar sebabkan perbuatan itu sahaja. Ada lagi perbuatan lain, perbuatan yang terkutuk telah mereka melakukan, seperti membuat zalim, memfitnah dan sebagainya. Maka hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ataupun bala yang diturunkan oleh Allah SWT adalah فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا. Allah terbalikkan bumi kaum Nabi Lut. Dan وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ hijarah. Dan kami hujani atas mereka dengan batu-batu daripada tanah yang dibakar.
Maka menurut Imam Malik rahimahullahu taala anhu, hukuman bagi peliwat ini sama seperti hukuman yang diturunkan oleh Allah SWT, iaitu direjam, baling batu sehingga mati. Dan diriwayatkan juga bahawa pada zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, ada 7 orang yang telah melakukan perbuatan liwat. 4 daripada mereka, 7 orang ni zaman Abdullah bin Zubair. 7 orang melakukan perbuatan liwat, 4 daripada mereka telah berkahwin. 2 lagi belum kahwin. Apa hukuman dia? Abdullah bin Zubair menjatuhkan hukuman halau dari tanah haram dan direjam dengan batu bagi yang telah berkahwin. Maka daripada dalil ini digunakan dalam mazhab Maliki untuk hukuman rejam kepada peliwat. Dalam mazhab Hanafi kata apa? Hukumannya takzir. Sebab apa? Tak ada hukuman yang jelas, tak ada ayat yang jelas untuk menjatuhkan hukuman pada peliwat. Akhirnya hukumannya adalah takzir. Takzir ni apa? Hukuman ditentukan oleh pemerintah. Dengan syarat hukuman takzir tersebut tak boleh sampai kepada hukuman zina. Hukuman zina apa? Kalau berkahwin, hukumannya adalah rejam. Kalau belum berkahwin, sebat 100 kali dan buang negeri. Ini hukuman zina. Dalam mazhab Hanafi, hukuman bagi peliwat adalah takzir dan ta'zir dan tak boleh lebih daripada hukuman zina. Melainkan, kecualilah kalau dia orang ni dah buat berkali-kali. Tak faham bahasa. Dah dihukum berkali-kali, tetap melakukan, tetap cari jantan, tetap cari lelaki dia, maka hukumannya adalah bunuh pada ketika itu menurut mazhab Hanafi. Walaupun ada juga pendapat dalam mazhab Hanafi sendiri, seperti mana disebutkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, mengatakan bahawa hukumannya sama dengan hukuman zina. Dan kalau dia melakukan secara berulang, maka dia boleh dibunuh, dibakar, ataupun dibunuh di dalam runtuhan, ataupun dalam mazhab Hanafi boleh juga dihukum sebagai penjara seumur hidup, ataupun sehingga dia bertaubat. Penjara, bukan penjara sekadar 5 tahun macam kita. Kita 5 tahun keluar dah boleh lagi. Dalam mazhab Hanafi hukumannya penjara seumur hidup. Melainkan dia kata dia dah taubat dah dan tak nak buat dah, sarik dia dalam penjara ni, barulah dia boleh keluar. Dalam mazhab Syafi'i, kita tengok mazhab orang lain ni, kita tengok mazhab kita. Kalau mazhab Syafi'i, maka hukumannya sama macam hukuman zina. Kalau berkahwin, rejam. Az-zanatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, mi'ata jaldah. Wanita yang berzina dan lelaki yang berzina, maka hukumannya adalah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka hukumannya adalah sebatan sebanyak 100 kali. Ini bagi orang yang belum berkahwin, sebatan 100 kali. Adapun hukuman bunuh bagi mereka yang telah berkahwin dan melakukan penzinaan, maka dalilnya adalah berdasarkan sebuah ayat yang telah mansukh. Nasnya, ayat yang telah dimansuhkan di dalam Al-Quran, tuan-tuan cari takkan jumpa. Tetapi kata Sayyidatina Aisyah, ayatnya pernah ada tetapi telah dinasahkan, dan hukumnya masih ada. Yani hukum bunuh bagi mereka yang telah berkahwin dan melakukan zina masih ada. Cuma ayatnya telah dinasahkan. Itu dibincangkan secara panjang lebar dalam perbahasan fiqh dan ulumul Quran. Okey, itu dalam mazhab Syafi'i. Dan ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i kata hukuman bagi orang yang melakukan liwat adalah rejam. Tak kira lah sama ada dia dah berkahwin ataupun belum, rejam. Sama macam mazhab Maliki tadi. Dan Al-Imam Al-Ghazali sendiri, beliau ada meriwayatkan dalam kitab Al-Wajiz beberapa pendapat, antaranya hukumannya adalah bunuh, rejam, ta'zir dan seperti hukuman zina. Maka ini pendapat-pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sendiri, dan pendapat itu dinisbahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Itu hukuman secara asasnya. Tapi di Malaysia kita tak ada hukuman hudud. Kita ada hukuman undang-undang syariah. Dan undang-undang syariah kita sendiri ada hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan luar tabi'i ni. Perbuatan liwat. Mengikut Akta 559. Akta Kesalahan Jenayah Seksyen 25, liwat. Sesiapa yang melakukan liwat, dia boleh dihukum dengan denda tidak melebihi 5,000. 5,000 tuan-tuan. Biasanya yang homoseksual ni tuan-tuan, kita tengok dia berjaya tuan-tuan. Kaya raya. Kalah kita yang tak buat macam dia. Dia buat lah kaya raya.
dengan kereta, dengan rumah, denda 5,000 kan. Ataupun dia dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun. Tak boleh lebih daripada 3 tahun penjara. Ataupun disebat tidak melebihi 6 sebatan, atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Ini perundangan syariah kita di Malaysia. Sebab tu ada usaha untuk meningkatkan sikit hukuman ni. 5,000 ya tuan-tuan. 5,000 tu celah gigi dah boleh keluar. Hari ni dia bayar, so dia buat lagi. Kan? Sebab tu ada RU355 yang cuba nak naik sikit. Penjara tidak melebihi 30 tahun. Baru dia tahu duduk dalam penjara tu tak melebihi 30 tahun. Ataupun denda tak melebihi 100,000. Bagilah 100,000, ni 5,000 kan. Ataupun sebat tidak melebihi 1 kali. Ditingkatkan sikit. Cuma RU355 ni masih dalam proses. Doalah moga-moga ia berjaya. Maka ini semualah perbuatan kaum Nabi Lut yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena jauhkan. Hukuman dalam Islam kita sendiri ada hukuman yang jelas, yang cukup berat kepada pelaku ni. Okey, kita tengok balik apa disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ni. Jauh benar kita pergi kan. Baginda SAW tidak pernah meninggalkan daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara. Dan Nabi SAW tak meninggalkan perkara-perkara tersebut daripada zaman baginda SAW sehinggalah akan berlakunya kiamat. Semuanya Nabi akan beritahu kepada kita. Semuanya Nabi akan khabarkan kepada kita. Dan apa yang Nabi khabarkan itu kesemuanya benar-benar terjadi. Tanpa syak lagi. Kesemua itu akan terjadi dan telah pun terjadi pada zaman kita. Dan Nabi SAW juga pernah sabda apa? Akhwafu ma akhafu ala hadhihi al-ummah amal qaumi Lut. Nabi SAW dah pesan dah. Nabi kata apa? Benda yang dan paling takut, benda yang paling dan risau adalah amalan perbuatan kaum Lut. Kata Nabi SAW, aku cukup risau dengan umatku daripada melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Dan baginda juga sebut apa? La taqumus sa'atu hatta tud'a ru'usu aqwamin bikawakibin minas sama' bistihlalihim amala qaumi Lut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah ditimpakan ke atas pemimpin-pemimpin kaum dengan bintang-bintang daripada langit disebabkan mereka menghalalkan perbuatan kaum Lut. Ini janji baginda SAW bagi mereka yang ada cita-cita untuk menghalalkan perbuatan kaum Nabi Lut. Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan bintang-bintang ke atas mereka, kepala mereka sebagai bala di atas perbuatan mereka yang menghalalkan amalan keji kaum Nabi Lut. Hari ini kan banyak usaha yang cuba dilakukan untuk mengiktiraf kaum mereka ini, LGBT. Bawa bendera warna-warni, bawa keliling Malaysia. Dekat Twitter tuan-tuan buka lah. Tuan-tuan, yang terlibat dengan kaum, dengan perbuatan liwat, perbuatan homoseksual, LGBT ni bukanlah orang yang tua-tua. Orang muda-muda. Dan rekod menunjukkan bahawa tahun 2016, 1,557 lebih kurang kes HIV yang kebanyakannya berusia 19 hingga ke 29 tahun yang terlibat dengan homoseksual dan mendapat HIV. Ini bukan yang terlibat dengan homoseksual tuan-tuan. Yang terlibat lebih lagi. Ini yang didapati telah mengalami HIV. 1,557 lebih kurang. Bukan bilangan yang sedikit. Dan kebanyakannya budak-budak muda, pelajar tuan-tuan. Maka ini yang kita risaukan. Saya dulu di sekolah agama pun dah ada kes-kes macam ni. Ini yang kita takutkan. Kita kena jaga anak-anak kita. Kita kena didik anak-anak kita supaya tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan keji ini. Seperti mana kita menjaga mereka untuk tidak melakukan zina, seperti itu juga kita kena jaga mereka supaya tidak melakukan perbuatan liwat. Kan kadang-kadang bila sekolah agama ni kan, dia tak dapat jumpa perempuan. Kelas dia semuanya lelaki. Akhirnya dia dah syok sesama lelaki pula dah. Dah tak ada hati dekat perempuan. Lepas tu berlain kojoy dekat belakang pangkin lah, dekat belakang pengampai lah. Macam-macam lah kojoy tuan-tuan. Maka kita kena jaga, kita kena berusaha
supaya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan bala kepada kita. Tuan-tuan, bila tersebarnya perbuatan kaum Lut, Allah Subhanahu Wa Taala bukan azab yang buat tu sahaja. Allah akan menurunkan bala kepada kesemuanya. Sebab tu Nabi sebut apa? Idza kathura al-lutiyatu rafa'allahu yadahu 'anil khalqi wa la yubali fi ayyi wadin halaku. Kata Nabi SAW, jika banyaknya berlaku perbuatan kaum Nabi Lut, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat rahmatnya. Kalau kita terjemah literal, yadahu tu maksudnya tangan. Tetapi tak bolehlah kita faham Allah mengangkat tangannya. Kalau sebut bahasa Melayu pun tak kena dah. Allah mengangkat tangannya daripada makhluk. Sejak bila lah tangan Allah dekat makhluk? Ini yang poning kepala bila orang cuba nak faham yadun sebagai tangan. Yadun di sini bukan tangan. Sebagian ulama takwilkannya dengan menunjukkan kuasa rahmat Allah. Allah akan mengangkat rahmatnya daripada makhluknya bila mana tersebarnya perbuatan kaum Lut. Wala yubali fi ayyi wadin halaku. Allah dah tak peduli dah di bumi mana, di tanah mana dia nak mati. Macam mana cara dia mati, Allah dah tak peduli. Bila mana banyaknya berlaku perbuatan kaum Nabi Lut. Oleh itu tuan-tuan, kita kena muhasabah diri kita. Kita kena selidik diri kita. Kita kena cek anak-anak kita, ahli keluarga kita, supaya tak terlibat dengan perbuatan yang keji ini. Perbuatan yang sangat terkutuk, perbuatan yang menjadi asbab Allah menurunkan bala kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah, petunjuk untuk menjaga diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita daripada terpengaruh dari perbuatan yang terkutuk ini. Mohon maaf tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dalam itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.